Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketika. Kita berjumpa lagi ya. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya dan juga share ramai-ramai. Jadi ada yang meminta saya untuk ulas ya kenyataan-kenyataan, khususnya kenyataan Perdana Menteri baru-baru ini ya, di mana gambaran diberikan bahawa beliau minat untuk PAS sertai kerajaan atau terbuka untuk PAS sertai kerajaan. Dan kemudian orang tanya saya lah, apa pendapat saya, what is going on dan sebagainya. So sebelum saya mengambil masa untuk menjawab, dua sebab. Seperti biasa, saya pun hendak melihat komen-komen pelbagai pihak. Dan kalau saya rasa, saya macam ni lah, kalau saya rasa benda tu sudah pun diulas dengan cara baik oleh pihak lain, saya biasanya just skip the topic lah, saya tak sentuh lah. Tetapi saya rasa saya ada input untuk diberikan setelah meneliti komen-komen lain. Dan juga saya pun membuat penyelidikan saya sedikit dengan bertanya sana sini, khususnya kepada mereka yang bertanya kepada saya tanya balik apakah pendapat mereka. Dan rata-ratanya semua nampak macam ada satu permainan licik di mana PM sebenarnya tahu PAS tidak akan sertai kerajaan, dan mereka pun kata ini satu ada helah, tapi cuma mereka tak tahu apa. Okey, baik. Ini komen saya ya. Perdana Menteri dan kerajaan dia sedang secara terbuka terang-terangan bersikap agresif dan menyerang PAS. Okey. Dan ini terbukti apabila Saifuddin Nasution sendiri, sama ada dia terlepas cakap atau apa, tapi mengaku bahawa dia diarahkan oleh PMX untuk serang Sanusi dulu. Jadi bila anda dah beritahu macam tu, dah ada arahan daripada PMX masa kempen dulu untuk serang Sanusi, tumpuan terhadap Sanusi yang dari PAS, maknanya mereka pun sudah tunjukkan bahawa mereka hendak melakukan kempen anti Sanusi, dan oleh kerana Sanusi adalah Panglima PAS, maka dia kempen anti PAS lah. So maknanya bila ada apa-apa tindakan terhadap Sanusi, terhadap orang lain, orang dah tak percaya. Dan cara tindakan diambil itu cukup pelik. 3 pagi seorang menteri besar yang masih ya menteri besar pada ketika itu, walaupun Dewan Undangan Negeri telah dibubarkan, dia ditangkap dan sebagainya. Okey, so rata-ratanya orang tak percaya bahawa kerajaan ikhlas ya. Okey. Dan juga kita lihat kenyataan Lim Kit Siang. Lim Kit Siang pun tiba-tiba terbuka. Ini orang tak percaya, saya tak percaya. Dan Lim Kit Siang kata dengan syarat PAS perlu meminta maaf kerana memfitnah DAP. Tetapi fitnah apa, Lim Kit Siang tak sebut, kerana tidak ada. Kerana jika Lim Kit Siang sebut, dia seolah-olah menembak kaki sendiri. Walhal kita tahu Lim Kit Siang, anak dia Lim Guan Eng, beberapa pemimpin DAP, termasuk Anthony Locke, di mana atas pentas Anthony Locke, seorang Cina, telah ya semua mereka ni mengeluarkan kata-kata beracun, bersifat anti-Islam, bersifat anti-Muslim, yang bersempadan kat Islamofobia, terang-terangan secara terbuka dan tidak diambil tindakan. So, apakah sebenarnya niat untuk mempelawa PAS? Okey, bacaan saya, pendapat saya ialah sebenarnya PMX telah menonjolkan bahawa dia tidak yakin dia ada majoriti. Kerana PMX, saya kira takut bayang dia sendiri. Kerana kalau kita ingat masa Muhyiddin dulu, ada ura-ura akan berlaku usaha untuk menggagalkan rang undang-undang perbekalan 2020 pada ketika itu, atau 2021 pada ketika itu, pada undian peringkat dasar mahupun pada bacaan ketiga. Tetapi akhirnya ia tidak berlaku. Dan kalau kamu ingat, ianya semua disebabkan satu WhatsApp yang dihantar pada saat terakhir di dalam Dewan, dan tidak jadilah orang bangun dan menentang dan sebagainya. So anyway, orang yang terlibat untuk berdekat lamanya dalam usaha-usaha menyahstabilkan atau menjatuhkan kerajaan-kerajaan YDPA terdahulu, dia semestinya takut bayang dia sendiri, kerana jika rang undang-undang perbekalan
kalah pada peringkat undian dasar mahupun pada bacaan ketiga, ia boleh menjurus kepada undi tidak percaya atau satu sesi khas usul undi tidak percaya, yang seterusnya boleh menjurus kepada kemungkinan Anwar perlu berundur. So, kalau saya ada sejarah seperti Anwar, saya akan cemas kerana saya akan takut dengan bayang sendiri. So, itu pertama. Anwar telah menonjolkan dengan berkata demikian, walaupun kita tahu daripada rentetan peristiwa 11 bulan ini bahawa kerajaan ini cukup berdendam dengan PAS, cukup memarakkan pemimpin-pemimpin tertentu khususnya dari DAP, memarakkan gelombang Islamofobia dan meletakkan tumpuan serangan itu terhadap PAS, menakut-nakutkan orang Cina terhadap PAS. Dia cukup anti-PAS. Kemudian tiba-tiba mereka terbuka untuk PAS masuk kerajaan. Saya kira ini adalah satu petanda PMX tidak yakin dia ada majoriti. Maknanya dia takut mungkin pada peringkat dasar pengundian, peringkat dasar belanjawan ataupun rang undang-undang perbekalan 2024, kerajaan boleh kalah. So, setakat ini selepas pelawaan dibuat untuk PAS masuk, saya pada mulanya mengesyaki ianya bertujuan untuk mendapatkan feedback daripada MP-MP yang diragui akan tarik sokongan. Sebab PMX tahu dalam GPS rata-ratanya semua tidak ada masalah untuk bersama Perikatan Nasional, tapi ada seorang, dua ke tiga ke MP-MP yang cukup tidak suka PAS. Contohnya MP yang juga Menteri Pelancongan, ya, dia tidak suka PAS. Bagi dia PAS ini ekstremis. So kemudian mesti ada seorang, dua ke tiga ke mana-mana yang tidak suka. So ini boleh menimbulkan masalah sekiranya PMX pelawa PAS. Jadi pada bacaan saya mengesyaki PMX sengaja membuat pelawaan untuk PAS masuk, kemudian dia nak lihat reaksi MP-MP. Ya, jika reaksi MP-MP ni negatif terhadap PAS, maka kita akan tahu bahawa tidak akan berlaku usaha untuk menumbangkan kerajaan dengan menggagalkan rang undang-undang perbekalan. Ya, so bila mungkin PMX rasa kalau dia pelawa PAS, MP-MP daripada GPS, MP-MP daripada MCA akan bangun membantah. Dan bila mereka bangun membantah, ianya secara tidak langsung merupakan komitmen mereka untuk terus menyokong PMX selagi tidak ada PAS. So, itu bacaan saya. Begitu juga Kit Siang sengaja, pada pendapat saya, sengaja nampak seolah-olah sedia menerima PAS, nak lihat reaksi. Sebab mungkin PMX takut bahawa GPS telah ditawarkan sesuatu ke jawatan PM ke, mungkin MP-MP dari Barisan Nasional telah capai persetujuan dengan Perikatan Nasional, dengan GPS, dengan Sabah dan sebagainya, dan akhirnya mereka akan menggagalkan rang undang-undang perbekalan. So, ini adalah sebab yang saya lihat mengapa dilontarkan perkara ni. Kononnya dia terbuka terima PAS. Dan setakat ini ada seorang MP daripada MIC, tak silap saya dia ni anyway, MC dari MIC sudah nyatakan, tegaskan bahawa mereka kekal sokong PMX sehingga PRU 16. So MIC hanya ada satu MP sahaja, tapi mereka sudah tegaskan. Dan dari belah GPS hanya seorang MP, iaitu Menteri Pelancongan, telah bangun. Dia tidak kata kami akan sokong ke tidak sokong, cuma dia kata jangan fikir PAS, ya, PAS adalah ekstremis, ya, jangan sebut lagi. Okay? So secara tidak langsung MP dari GPS yang juga merupakan Menteri Pelancongan secara tidak langsung berkata, we are with you PM, tapi jangan libatkan PAS. So ini bukan kenyataan menyeluruh daripada GPS, bukannya kenyataan menyeluruh daripada semua MP-MP Barisan Nasional, dan bukannya kenyataan menyeluruh daripada Sabah. So masih tidak ada pendirian jelas MP-MP dalam kerajaan berhubung penglibatan PAS. So saya kira ini sesuatu masalah buat PMX, kerana jika MP-MP, majoriti MP-MP dalam
GPS, Barisan Nasional, Sabah tidak bersuara. Bukan parti, ya, kita tak nak parti bersuara, kita nak MP bersuara. Jika majoriti tidak bersuara, ia seolah-olah memberi bayangan mereka tidak ada masalah dengan PAS. Dan jika mereka tidak ada masalah dengan PAS, maka tidak ada masalah jika mereka kerjasama terus dengan PAS dan membentuk kerajaan baru, seandainya sudah ada persetujuan siapa jadi PM. So, inilah pandangan saya. PMX lontar batu, dia nak lihat reaksi. Dan setakat ini reaksi terlalu kurang. Hanya ada satu reaksi dari MIC yang hanya ada satu kerusi, dan dari seorang MP dari GPS. So, kalau saya PMX, saya akan cemas. Dan apa sekalipun, bila PMX pelawak PAS, setelah menyerang bertubi-tubi PAS, setelah memberi gambaran bahawa PMX dan kerajaan dia tidak suka PAS, setelah memberi gambaran PAS ini satu masalah, ianya memberi gambaran seolah-olah PMX cemas, takut tidak ada majoriti. Kalau benar apa yang dikatakan, kita ada 147, ya, kita stabil, kita kukuh, mengapa perlu pelawak PAS yang anda sendiri sudah bayangkan adalah satu ancaman? So, itu pendapat saya. So, apa pun kita perlu lihat selepas, ya, perbahasan dan sebagainya. Bila berlaku undian belanjawan di peringkat dasar, kerajaan menang ke kalah, dan kemudian pada bacaan ketiga, kerajaan menang ke kalah. Itu kita kena lihat. Saya sendiri pun tidak tahu, tidak boleh jangka apa yang akan berlaku. Tetapi selepas itu, saya ada satu pengumuman penting yang perlu dibuat. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.